Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini dalam live kuliah subuh yang bertemakan Tarbiyatul Aulad, yang tajuk atau topik kita pada kali ini adalah perkahwinan, ladang pahala dan cinta. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan live sulung ataupun kuliah sulung bersama-sama dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS, yang mana Mahat Tahfiz ini membawakan kepada para penonton semua, insya-Allah pada permulaan ini 10 siri berkaitan tentang Tarbiyatul Aulad. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, apa makna Tarbiyatul Aulad tu Ustaz? Bunyi bahasa Arab tu mencorak peribadi awal anak, kurang lebih begitu. Tarbiyatul Aulad iaitu bagaimana kita nak mencorak pendidikan awal anak-anak kita, iaitu bermula daripada ibu ayahnya, suami isteri ataupun pembentukan keluarga tu terlebih dahulu. Jadi insya-Allah selama 10 siri kita akan bawakan live kuliah subuh ini, dan saya menjemput, saya mempelawar para penonton semua untuk ikuti kesemua 10 siri ini yang akan kita khusus tentang pendidikan keluarga dan juga anak-anak. Kalau anda nak tahu bilakah tarikh berikutnya itu, anda boleh WhatsApp di nombor talian yang telah pun tertera di ruangan komen. Nampak tak dekat ruangan komen tu yang saya pinkan dengan jarum biru tu macam biasa? Anda nampak tak nombor di situ? 0196666114. Okey, WhatsApp kan untuk ketahui maklumat lanjut berkaitan tentang siri Tarbiyatul Aulad yang akan dikupas oleh saya, yang sebenarnya insya-Allah kita akan menggunakan kitab ini ya. Kalau mungkin ada di kalangan para penonton di rumah masing-masing ada kitab ini, Tarbiyatul Aulad, yang ada di tangan saya ni adalah jilid 1 ya. Yang mana Tarbiyatul Aulad ini adalah karangan atau karya Dr. Abdullah Nasihul Wan, yang begitu terkenal sekali dengan motivasi keibubapaan dan kekeluargaan, khususnya bagi kita anak-anak yang berada di rumah yang tengah orang panggil apa? PDPR ni semua. Jadi sangat sesuai untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan. Dan insya-Allah kalau mungkin anda baca saja tak berapa nak sampai sangat, mai sini kita kupas sama-sama dan kita kongsikan bersama insya-Allah. Jadi saya ulang sekali lagi, bagi anda yang nak dapatkan maklumat lanjut tentang 10 siri Tarbiyatul Aulad yang akan kita kongsikan ini, mohon anda WhatsApp segera, WhatsApp laju-laju ke nombor talian yang telah saya letakkan di ruang komen, jarum biru tu, tolong WhatsApp. Kalau anda nampak topik dan juga nombor WhatsApp yang saya letakkan di ruangan komen yang dipinkan itu, tolong tekan like boleh? Tolong tekan like. Lah ni dah ada like 42. Kita cuba bagi like sampai 100 boleh? Menandakan anda nampak nombor WhatsApp tersebut. Okey?
Baiklah kawan-kawan yang dimuliakan Allah semua, dalam kesempatan ini juga kita nak meraihkan sahabat-sahabat yang menonton, yang menyaksikan dan yang sudi untuk share live ini dengan kawan-kawan yang lain. Manalah tahu ada di kalangan para penonton, di kalangan yang baru saja berumah tangga, baru mendirikan rumah tangga. Musim-musim PKP ni pun dah sempat akad nikah pun selesai dah. Cuma ialah kenduri lah, tak berapa nak dapat langsung sangat, tapi dah pun bergelar suami, bergelar isteri, ataupun ada saja di kalangan para penonton ni yang baru saja bergelar ibu ayah. Tahniah kita ucapkan, dan insya-Allah modul ini membantu anda suami isteri ya, dan juga seisi ahli keluarga. Di kalangan para penonton ada tak yang baru saja berumah tangga? Tolong type di ruangan komen baru bernikah ustaz. Lepas tu dalam ramai-ramai tu pula sekali lagi adalah yang komen baru menikah ustaz 10 tahun dah. Dia panggil pengantin baru pun boleh ya. Pun boleh type saja di situ ya. Okey, dan juga para penonton yang saya muliakan, kita nak nak raikan, kita ada penonton-penonton kita, Andrin, kita ada Nur Eliana. Share juga ya, anda berada di kawasan mana, dan tolong tag kawan-kawan anda yang lain, tolong share dengan kawan-kawan anda yang lain. Minyak Bidara Tawau, terima kasih. Nuraini Syafi'i, Fahimah Salehuddin, Hani Hashim, Nurul Izan Ahmad, Siti Maisara, jazakillah kekandaku sayang. Ini romantik dalam komen ni sering berlaku ni. Ana Daulai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi siapa ni? Kita ada Haryati Hamid, dan juga ramai ni, Esah Miska, Mar WKN, Linda Kecek ke kecil ni, maaf ya salah sebut nama, Muhammad Fazil, Haji Muhammad, Allahu Akbar, 16 tahun dah. 16 tahun dah. Tahniah, selamat pengantin baru. Siti Zubaida Ida dari Kuala Kubu Baru. Syud, saya dari Setia Alam Shah Alam. Aina Munirah baru menikah 2 bulan yang lalu. Tahniah Aina Munirah. Jom kita doakan Aina Munirah dan semua pasangan-pasangan yang baru berumah tangga dikurniakan kebahagiaan, rahmat dan keberkatan yang berpanjangan. Amin. Baru je jadi pengantin 27 tahun Jujek. Dia kata baru jadi pengantin baru 27 tahun. Settle. Tahniah. Kita ada Nur Hamidah Abdul Rashid, Rosnani Yusof, Osman Ibrahim Osbi. Alhamdulillah baik. Mungkin tak sempatlah saya bacakan semuanya, tapi izinkanlah saya terus memulakan topik kita yang ia merupakan siri pertama bagi kuliah Tarbiyatul Aulad bersama dengan MTS FAS atau Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Bagi anda yang nak menyumbang untuk dana pembangunan dan pengurusan, anda bolehlah masukkan ataupun transfer akaun pun boleh ke nombor akaun yang tertera pada skrin. Anda nampak nombor ya, iaitu nombor akaun Maybank tersebut. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut berkaitan tentang rumah tangga ataupun kita sebut tentang keluarga, maka ia merupakan suatu kombinasi ataupun gabungan di antara laki-laki dan wanita yang sememangnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hidup azwaja, iaitu hidup berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Kalau alamnya ada malam dan siang, ada sejuk dan panas, dan begitulah kehidupan kita. Maka ini merupakan lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam kesunyian walaupun penuh dengan nikmat di dalam syurga, lalu Allah kurniakan Hawa sebagai peneman, sebagai teman untuk berada di dalam nikmat. Dia kalau nak ikutkan dalam hidup ini dah ada nikmat. Bayangkan Nabi Adam alaihi salam dah ada nikmat macam-macam dalam syurga ni tuan-tuan. Syurga ini keadaannya bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mala aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatran ala qalbin bashar." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga ni tempat yang
kau tak pernah nampak dengan mata, kau tak pernah dengar dengan telinga, dan kau pun tak pernah terlintas dalam hati. Artinya kalau satu-satu tempat yang cantik, yang indah bagaimanapun, kebiasaan kita akan membanding dengan tempat yang kita pernah pergi, pernah tengok. Tapi syurga ni takkan pernah kita boleh bayang indahnya syurga itu sendiri. Walau bagaimanapun, keindahan syurga yang kita sebutkan tadi itu, bagi Nabi Adam AS ada yang macam, ada yang kurang. Kurangnya apa? Iaitu walau nikmat banyak pun tak ada yang tak ada jiwa yang nak dikongsikan kegembiraan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Hawa sebagai teman, sebagai berkongsi rasa sayang. Itulah dia keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan. Sememangnya rasa cinta itu adalah kurniaan Allah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Semua makhluk yang bernyawa akan ada rasa cinta. Cuma cinta itulah yang perlu disemai, yang perlu dididik, yang perlu ditarbiahkan supaya dia jadi cinta yang membawa ke syurga. Cuba type di ruangan komen, tengok. Semoga keluarga kita jadi cinta yang membawa ke syurga. Budak-budak sekarang kata apa? Til jannah. Til jannah. Dialah tu, membawa ke syurga. Ada cinta yang disebut sebagai cinta mahabbah fillah ataupun cinta kerana Allah. Ada yang disebut cinta mak bapa, ada yang disebut cinta kepada agama, ada yang disebut cinta kepada ummah, dan ada juga cinta yang disebutkan sebagai cinta pada keluarga, termasuklah seorang suami pada isterinya dan isteri kepada suaminya. Jadi rakan-rakan para penonton yang dimuliakan Allah semua, bagi anda yang ada kitab ini, Tarbiyatul Aulad yang seperti yang ada di tangan saya ni, saya akan mulakan tentang bab, iaitu bab 1, rumah tangga ideal dan hubungannya dengan pendidikan. Kata Syekh Nasirul Wan, perkahwinan ini merupakan perkara kombinasi di antara 3 perkara penting. Ingat ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan saya pun tak naklah bawa kuliah ni secara macam khusus kahwin, tidak, santai-santai kita aja sebenarnya. Kata Syekh Nasirul Wan, dalam perkahwinan ini mengandungi 3 perkara utama. Pertama sekali, perkahwinan itu adalah fitrah semula jadi manusia. Yang mana kalau kata fitrah ini, dia perlukan pada hidayah. Apa makna hidayah? Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti diiringi dengan petunjuk daripada Allah. Ataupun tuan-tuan boleh rumuskan dengan ayat macam ni. Tolong catat di ruangan komen boleh? Tolong catat ya. Okey, saya akan sebut. Perkahwinan dimulai dengan cinta. Okey, perkahwinan dimulai dengan cinta dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Saya ulang sekali lagi. Perkahwinan dimulai dengan cinta. Kita cinta pada isteri kita, kita cinta pada suami kita, kita nak sama-sama dengannya masuk ke dalam syurga, menikmati keindahan, semualah. Maknanya kita ada rasa cinta pada dia. Dan kemudian disempurnakan dengan tanggungjawab. Apa makna tanggungjawab? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Maknanya seorang suami bila dia mengambil wanita itu sebagai isteri dia, dia bukan sekadar dia cinta pada wanita tersebut atau isterinya itu, dia mesti kena ada rasa tanggungjawab terhadap isterinya itu. Makan, pakai, tempat tinggal, kelengkapan, agama, pendidikan, semuanya mesti disempurnakan. Dan begitulah juga seorang isteri. Bila dia berumah tangga, tanggungjawabnya itu pada suami. Yang perlu dijaga tanggungjawabnya itu. Nanti kita akan kupas. Baik, jadi yang pertama kata Syekh Nasirul Wan, perkahwinan itu adalah fitrah semula jadi manusia. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan dalam hadis-hadis, dan Allah Subhanahu wa taala juga ada firmankan dalam Quran. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang menciptakan manusia bagi menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Ingat, itu merupakan firman Allah Ta'ala berkait tentang fitrah kejadian manusia ini mengikut apa yang telah Allah ciptakan. Jangan duk lawan fitrah pula. Orang lelaki kahwin dengan perempuan, jangan kahwin sama lelaki pula, atau perempuan kahwin sama perempuan pula. Itu melawan fitrah namanya. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada puak-puak yang kononnya dia nak melawan fitrah. Lawan fitrah tu macam mana? Iaitu dia sendiri seolah-olah underestimate pada Nabi Muhammad SAW. Ada golongan-golongan disebutkan, Imam Bukhari menceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, 3 buah kabilah datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah baginda Nabi. Kemudian selepas daripada isteri baginda Nabi bagi tahu tentang bagaimana tata cara ibadah keadaan Nabi di rumah, masing-masing semua macam memperkecilkan baginda Nabi. Saya ringkaskan begini, ada orang di kalangan mereka yang sampai tahap dia tanya isteri Nabi ni di rumah malam-malam biasa buat apa? Jawab isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin jawab, Nabi kebiasaan kalau malam ibadah dan rehat, tidur, ibadah, begitulah. Ada orang yang tanya pada isteri Nabi ni, oh Nabi ada tidur juga no? Nabi ada tidur no? Oh, saya tak mau tidur langsung, saya nak ibadah sepanjang malam, tak mau tidur ni tak mau. Lepas tu yang lain pula tanya, Nabi ni kalau di rumah macam mana keadaan, situasinya, pergaulan semua? Jawab isteri Nabi jawab, Nabi seorang yang ceria, membahagiakan keluarga, layan keluarga. Ada di kalangan mereka ni kata, oh Nabi pun dia melayan isteri juga apa. Oh saya tak ada lah, ini nak kahwin isteri semua saya tak mau. Ini lalai semua nanti. Saya hidup mesti ibadah, tak mau nak kacau-kacau dengan keluarga ni semua. Dan banyak lagi lah, seolah-olah dia macam underestimate Nabi Muhammad SAW. Underestimate ni apa kawan-kawan? Ada orang cakap orang putih pada ustaz ni pagi-pagi ni, macam seolah-olah underestimate ni, Melayu panggil apa? Pandang rendah. Pandang rendah. Betul tak pandang rendah? Dia seolah-olah memandang rendah, pandang lekeh pun dia laku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perbualan, pertanyaan laki-laki tersebut atau mereka yang bertanya tu sampai ke telinga atau sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi pun menjawab, kata Nabi, adakah kamu orang yang berkata begitu? Kamu ke yang kata begitu tadi ni? Kata aku ni. Iyalah macam itulah, maknanya seolah dia orang tu rasa dia orang lagi bagus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa pada Allah, tetapi aku juga berpuasa dan berbuka, dan aku juga bersolat dan tidur, dan aku juga mengahwini orang perempuan. Lalu di hujungnya Nabi sebut, siapa-siapa yang tak suka pada sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Jadi ingat kawan-kawan semua, iaitu perkahwinan ini juga merupakan salah satu daripada sunnah kehidupan para anbiya terdahulu ataupun nabi-nabi Allah terdahulu. Selain daripada ia merupakan fitrah kejadian yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, perkahwinan ini kata Syekh Nasir Ulwan, perkahwinan adalah sebagai satu keperluan sosial, keperluan masyarakat. Iaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada
Sadaqallahul azim ila akhiril ayah. Dan Allah menjadikan bagi kamu sendiri isteri-isteri, dan dijadikan bagi kamu daripada isterimu itu ada anak-anak dan cucu-cucu. Surah An-Nahl ayat 72. Jadi daripada ayat ini mengajar kita bahawa melalui perkahwinan dia merupakan suatu bentuk keperluan sosial, akan membentuk satu masyarakat. Sebab itu daripada perkahwinan ini banyak kelebihannya, banyak manfaatnya, itu memelihara keturunan, memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak, memelihara masyarakat daripada penyakit-penyakit macam-macam lah tuan-tuan. Kalau dah tak menikah ni, hubungan-hubungan yang haram ini akhirnya akan merebakkan banyak penyakit. Dan banyak pada wabak-wabak ni pun akibat daripada penzinaan ni tuan-tuan. Banyak, panjanglah ceritanya. Cerita tentang hadis-hadis akhir zaman ni banyak. Kemudian apa? Daripada perkahwinan, memelihara ketenangan rohani dan jasmani. Orang lelaki-lelaki belum nikah, duk tengok merata-rata perempuan tu, perempuan ni, perempuan tu, perempuan ni. Sekali dah ada isteri, pandang je lah isteri sendiri. Hati tu jadi tenang. Tak ada berkecamuk, aku ni minat yang mana, minat yang mana. Clash yang sana, couple yang ni pula. Clash yang ni, couple sana pula. Dah macam-macam. Jadi kelang kabut, huru-hara hidup. Menikah, selesai, tenang. Itu je lah pasangan kita. Lagi apa? Memupuk kerjasama suami isteri dalam bina keluarga dan mendidik anak-anak. Lagi, menyemarakkan sifat keibubapaan ataupun orang putih panggil parenting. Dan juga perkahwinan ini, kata Syekh Nasir Ulwan, adalah perkahwinan adalah pemilihan yang terancang. Artinya kita nak berumah tangga, nak cari pasangan, mesti cari pasangan yang ada jiwa agama, hatinya itu sentiasa berpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang putih panggil sense of God. Hati itu sentiasa ada kesedaran ketuhanan. Maknanya ketika dia mendidik isteri dia, ketika dia melayan suami dia, ketika dia mendidik, membesarkan anak-anak tu dengan jiwa kesedaran ketuhanan. Kalau dia marah, dia bertindak apa pun, dia sedar bahawa aku ni isteri yang mesti macam mana pun marahkan suami, kena ada rasa taat. Ada setengah isteri bila dia marah, dia mengamuk, dia geram pada suami dia, taat tu tercalar, sayang tu makin pudar. Tak mau macam tu, tak boleh. Kita macam mana pun rasa geram, ada konflik, salah faham, selisih faham, macam mana pun dengan pasangan, jauh dalam lubuk hati, sayang tu senantiasa mekar dalam hati-hati kita. Ingat tu. Sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebutkan tentang perkahwinan ini juga, maka ia merupakan salah satu daripada jalan-jalan untuk kita nak meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, izinkan dalam kesempatan ini saya nak kongsikan apakah di antara sekarang ni bila dah hidup berumah tangga, apa pula di antara peranan-peranan yang mesti dimainkan oleh suami dan juga isteri dalam rumah tangga masing-masing. Okey, kita berhenti setakat muka surat 19 ya. Kalau siapa yang menggunakan kitab ini, Tarbiyatul Aulad ni, sampai muka surat 19 dulu, sebab saya nak kupas beberapa perkara penting untuk makluman kita bersama. Ya, bagi yang belum ada kitab, anda boleh dapatkan di pasaran pun ada ya. Dan bagi yang nak mengetahui tentang bilakah episod-episod seterusnya Tarbiyatul Aulad bersama dengan saya yang dibawakan oleh MTS Fast ini, anda boleh WhatsApp pada nombor yang tertera pada ruangan komen yang telah saya pinkan dengan jarum biru. Sekarang ni dah ada 128 dah yang like. Terima kasih. Boleh tak kita cuba sampai 170 yang like? Tolong like sekejap dekat ruangan komen yang pin dengan jarum biru tu. Nak menunjukkan anda nampak nombor tersebut, WhatsApp laju-laju untuk ketahui bilakah seterusnya episod Tarbiyatul Aulad yang berikutnya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah di antara peranan ataupun tanggungjawab penting suami dan isteri dalam membina keluarga membawa ke syurga? Baiklah, izinkanlah saya untuk kongsikan, dan harapan saya anda sempat untuk catat dan sempat untuk
mengambil nota, samalah catat ambil nota. Yang pentingnya anda tolong sharekan video ini, tolong share dengan kawan-kawan yang lain, sebab mungkin ada di kalangan yang saya bakal sebutkan ini, kebanyakannya teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, tak tahu pun, tu tanggungjawab saya rupanya. Tanggungjawab lah tu kena dipegang, mesti digalas dan mesti diambil tahu cakna, ya. Baiklah, apakah di antaranya? Terlebih dahulu kawan-kawan para penonton, kita rujuk pada Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ingat, surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 34. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul azim. Baik, Allah Ta'ala berfirman, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah Ta'ala telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan yang Allah berikan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah memberikan nafkah sebahagian harta mereka, maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dia pelihara ketika suaminya tidak ada atau tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka ataupun nusyuz, hendaklah kamu nasihat mereka, dan jika mereka berdegil juga, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan juga kalau mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, tujuan untuk mendidik. Kemudian jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan-jalan nak menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Saya ingat tuan-tuan, ayat ni kalau di print, ditampal di bilik ke dekat almari ke apa, masing-masing baca hari-hari insaf tuan-tuan. Bayangkanlah, satu ayat ni saja, surah An-Nisa ayat 34 ni seolah-olah merangkumi semua peranan-peranan penting yang perlu dimainkan oleh suami dan juga isteri. Baik, oleh itu saya ringkaskan pemahaman kita untuk senang tuan-tuan nak catat. Bagi seorang suami, antara benda penting yang perlu dia nak kena sempurnakan ada 3. Tolong catat tuan-tuan. Bagi seorang suami, antara benda penting perlu dia kena ambil iktibar, yang perlu dia kena pegang tanggungjawab ini, iaitu ada 3. Yang pertama sekali ialah menjadi pemimpin kepada keluarga. Menjadi pemimpin kepada keluarga. Kawan-kawan, teman-teman semua, kalau dah namanya pemimpin rumah tangga, apakah peranan penting seorang pemimpin pada keluarga? Seorang pemimpin keluarga mestilah ada kemahiran, dia mesti tahu untuk nak buat 3 benda ini. Tu dia, lepas 3. Saya tak tahulah tuan-tuan sempat catat ke hidup. Harapnya sempatlah tuan-tuan, ya. Saya sebut, ya.
dan harapnya saya tak laju lah kot ya, mudah-mudahan saya laju ke? Tolong catat di ruang komen, Ustaz laju ke tak laju? Tapi kalau siapa yang sempat catat laju tu, itu terima kasih banyak sangat. Anda boleh share poin-poin yang kawan-kawan catat tu ya. Nah, dekat 1000 tontonan kita ni mesti sempat, insya-Allah mesti ada yang sempat ni, insya-Allah ya. Okey, seorang pemimpin rumah tangga, kalau dah namanya pemimpin, suami itu sebagai pemimpin, sekurang-kurangnya suami ni mesti kena ada 3 tanggungjawab seorang pemimpin. Pertama sekali, saya ringkas je ya. Pertama, merancang. Kedua, mencadang. Dan yang ketiga, buat keputusan. Saya ulang sekali lagi. Pertama, mesti merancang, mesti plan. Anak kita yang pertama nak hantar masuk tahfiz. Anak yang kedua kita nak mana? Universiti ke mana ke, hantar terpulang. Okey, aliran apa sebagainya. Anak kita yang ketiga ni kita target apa dia punya macam mana kita nak halakan dia ke mana. Okey, begitu. Merancang. Okey. Yang keduanya ialah mencadang. Seorang suami mesti ada cadang. Abang cadang kalau boleh hujung minggu ni, abang cadang malam ni lepas maghrib, abang cadang esok lepas subuh, abang cadang nanti lepas asar petang nanti. Nampak? Cadang dan cadang dan cadang. Macam tu seorang suami pemimpin keluarga. Dan yang ketiganya, buat keputusan. Akhirnya seorang suami mesti buat keputusan. Hidup ni jangan semua nak diserahkan pada isteri. Saya ulang sekali lagi, hidup ni jangan semua nak diserahkan pada isteri. Anak nanti pakai baju apa, bertanya isteri apa. Semua tanya orang rumah, tanya isteri, tanya wife. Jangan. Kita suami mesti buat keputusan. Okey, itu 3 perkara penting sebagai seorang suami maupun pemimpin keluarga. Tu yang pertama. Okey, tanggungjawab suami yang pertama menjadi pemimpin pada keluarga. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah, seorang suami jangan sesekali membela kesalahan. Membela kesalahan itu adalah satu benda yang tak wajar berlaku bagi seorang suami. Seorang suami kalau dia buat salah, mengaku sajalah dia buat salah. Belajarlah daripada sifat Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika mana melakukan keterlanjuran ataupun mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, lalu Nabi Adam pun dengan penuh penyesalan menadah tangan doa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam doa pada Allah, wahai Tuhan kami telah buat zalim pada diri kami sendiri. Kami telah buat zalim pada diri kami, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kalau Engkau tak ampunkan kami, jadilah kami di kalangan orang yang rugi, ya Allah. Nampak? Itu contoh laki-laki sejati. Bila dia buat salah, ada orang kata tanda-tanda lelaki sejati, pakai kereta manual, tak pakai kereta auto. Itu tak berapa sejati. Kau nak cakap kau bawa kereta manual, kau cakap kau lelaki sejati lah. Habis yang pakai kereta auto tak sejati lah. Bukan. Dalam agama, orang yang digelar manusia sejati, lelaki sejati adalah orang yang bila dia buat salah, berani mengaku kesilapan, kekurangan, kesalahan dirinya sendiri. Dia mengaku pada isteri yang, abang minta maaf lah, tadi abang salah cakap, tadi abang terlanjur, abang tadi geram, abang minta maaf. Ya Allah, hidup rumah tangga kalau suami jenis macam ni, akhirnya dalam masa yang sama akan terdidik isterinya itu juga akan jadi seorang yang mudah untuk mengaku kesilapan, kekurangan diri sendiri. Tapi kalau jenis bukan macam Nabi Adam, jenis macam yang lagi satu namanya Iblis, habis. Iblis ini kerjanya menyalahkan pihak lain. Apa kata Iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Hei Tuhan, kau punya pasal aku jadi sesat.
Tu iblis dia boleh kata Allah Ta'ala punya pasal, dia jadi sesat, dia terkeluar daripada list senarai orang-orang ataupun kita panggil apa, makhluk yang dahulunya dia sebarih dengan para malaikat-malaikat. Sifat iblis menyalahkan. Kalau sifat Nabi Adam AS mengaku kekurangan diri. Sifat Nabi Adam AS dia mengaku kekurangan diri sendiri. Tapi kalau iblis, sifat dia apa? Dia sibuk menyalahkan orang lain. Cikgu tak pandai ajar di sekolah, jiran tak memahami pasangan. Semua salah, yang betul hanya dia. Tu perangai iblis tau. Jadi kawan-kawan, belajarlah sifat yang keduanya, iaitu sebagai seorang suami, jangan bela kesalahan sendiri. Kalau sendiri buat salah, mengaku sajalah. Tu yang kedua. Alangkah indahnya kan, jangan ada ego melampau begitu. Dan yang ketiganya, tanggungjawab seorang suami adalah mesti tahu akan hak dan batasan seorang isteri. Tahu hak dan batasan seorang isteri. Bila kata hak isteri dan batasan seorang isteri itu apa maknanya? Iaitu seorang suami mestilah menyempurnakan hak kepada isterinya. Hak yang bagaimana? Kalau kita biasa dengar perkataan apa? Nafkah. Seorang suami mesti memberikan nafkah kepada isterinya dan juga keluarganya. Dan nafkah ini pun ada yang disebutkan nafkah daruriyat, hajiat, tahsiniat, ataupun kalau nak mudah faham, daruriyat itu maknanya nafkah yang wajib disediakan. Apa antaranya? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perkakar rumah, alat pembersih badan, barang-barang masak, apa lagi dan sebagainya. Okey, itu yang mesti wajib bagi. Kalau tak ada rumah, isteri tanya, abang mana rumah kita? Tak payah, kita duduk bawah jambatan. Mengarut. Suami jenis suami macam tu, suruh duduk bawah jambatan dia tu. Mana boleh macam tu? Dia kena sediakan tempat perlindungan. Okey, untuk isterinya. Tu yang pertama. Yang keduanya, nafkah yang disebut sebagai hajiat. Hajiat ni maknanya dia sekadar nafkah yang perlu, dia tidaklah sampai wajib. Maknanya kalau tak ada pun nafkah yang dipanggil hajiat ini, dia tidaklah sampai memudaratkan, tidaklah sampai mengaibkan keluarga kita. Kalau setakat tak ada TV, tak apa lagi. Aib Ustaz, zaman sekarang orang tak ada TV, itu pelik dalam rumah dah. Itu hanya sekadar perlu saja, dia tidak wajib ada bagi seorang suami untuk sediakan handbag yang itu cerita lain. Ataupun kalau yang tuan-tuan boleh faham, yang ketiganya yang disebut nafkah tahsiniat. Tahsiniat ni lebih kepada untuk nak dia ada mewah sikit lah, dia ada mewah sikit. Jenis kalau setakat beg untuk bubuh bawang, bubuh barang bubuh keperluan tak apa lagi, tapi beg tu pula dia ada harga-harganya itu. Kalau beli online tu dia ada ratusan harga, lebih-lebih ada sampai 1000 pun ada. Yang tu tahsiniat saja bagi seorang suami, sekadar nak hadiahkan sempena happy birthday, hadiah sempena anniversary, tu boleh lah. Beli seminggu sebiji beg tangan, harga kalau macam tu bengkok suami tu. Dia tidaklah sampai begitu. Jadi dia ada apa? Daruriyat, hajiat dan juga tahsiniat. Itu 3 perkara berkait dengan nafkah. Lalu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula bagi seorang isteri? Bagi seorang isteri pula, saya ringkaskan begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada mengajarkan, terima kasih pada Salina Osman, dia catat balik. Ya Allah, sempat catat ya Salina Osman, terima kasih. Farhana Muhammad Noor pun sama juga, catat juga. Laju ni. Nilawati Mahmud, isteri ada pendapatan sendiri, suami pun hilang tanggungjawab. Kalau minta duit katanya awak akan ada duit sendiri. Tak boleh macam tu, tak boleh. Seorang isteri sungguh pun kalau dia bekerja, tetap menjadi tanggungjawab suami untuk sediakan nafkah pada isterinya. Sama ada makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang saya sebut tadi tu, itu wajib. Kalau satu hari seorang isteri, wajib seorang suami sediakan makan untuk isterinya. Suami wajib sediakan makan untuk isterinya sehari berapa kali?
2 kali. Yang wajib. Bukan yang singgah beli aiskrim ke apa, makan teh tarik boba ke apa, tu lain. Goreng pisang tepi jalan apa, tahu bergedil apa, dah itu lain. Ni yang wajib bagi makan 2 kali sehari. 2 kali sehari makan. Yang berat lah, yang berat, bukan makan cendol. Yang berat lah, betul-betul makan 2 kali. Wajib 2 kali sehari. Kalau pakaian, setahun 2 pasang. Ini yang wajib. Tuan-tuan tak adalah 2 pasang, saya ingat. Penuh almari tu dengan kata nak beli almari baru tu. Itu wajib. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau seorang suami yang susah pun, dia kena juga sediakan nafkah untuk isterinya. Tak bolehlah dia kata, "Allah ustaz, saya ni duit apa tak ada." Kalau hang tak ada duit, macam mana hang nak menikah dengan anak orang? Macam mana hang nak menikah dengan anak orang ni? Sendiri pun tak mampu nak bela diri sendiri, macam mana nak bela anak orang ni? Itu Islam suruh tanggungjawab. Mesti ada tanggungjawab, brother. Come on, jangan bikin malu orang lelaki-lelaki. Okey? Baiklah. Jadi itu tentang suami. Sekarang ini berkait tentang isteri pula. Berkait tentang seorang isteri pula, apakah perkara penting yang perlu dia jaga, iaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, orang wanita yang solehah itu ialah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Apa maknanya? Pertama, Nabi SAW menyebutkan, apabila engkau pandang pada isterimu itu, hatimu jadi tenang. Tengok jadi tenang. Mungkin gerak-gerik perilakunya, cakapnya, amboi jadi tenang. Suami tengah serabut musim PKP, musim COVID, macam-macam masalah dalam niaga itu, ini dengan macam-macam lah ya. Dia punya dugaannya itu, isteri dia kata, "Abang sabar, abang tenang, relax, abang relax. Ini semua Allah nak menguji abang saja, sabar ataupun tidak. Innallaha ma'as sabirin." Siap ceramah dengan suaminya lagi, tapi dia mendamaikan hati suaminya itu. Ini dambaan bagi seorang lelaki-lelaki. Nakkan isteri penyejuk, penenang hatinya. Kau tengok dia, hatimu menjadi tenang. Cantik, rupa parah ni, itu subjektif. Bukan kata, "Allah ustaz, pandang jadi hati tenang. Saya muka bukan lawa pun. Saya bukannya jenis gebu punya orang. Saya muka bukan macam pelakon-pelakon apa. Jadi macam mana suami nak tenang?" Dia bukan soal rupa parah, tidak. Bukan soal rupa parah. Tapi, tuan-tuan, rupa parah ni benda sementara. Setuju tak? Siapa setuju dengan saya, cek komen setuju. Rupa paras adalah benda bersifat sementara. Jatuh sakit, kemalangan apa yang akan berlaku nanti, dah rupa paras tu dah hilang dah. Tapi hati tu yang nak dapat, tu orang panggil hati emas. Tu yang payah nak dapat. Tu yang pertama. Isteri solehah, bila kau pandang, hatimu menjadi tenang. Yang keduanya, isteri solehah, bila kau mengarahkannya, kau mintanya buat sesuatu, maka dia mentaati. Dalam erti kata, selagi benda itu tidak melanggar syariat lah. Suami minta, suami arahkan, maka dia pun buat. Dan yang ketiganya ialah, apabila ketiadaanmu, kau tiada, suami-suami tak ada di sisi, maka dia tetap menjaga maruah diri dia. Tapi dalam konteks dunia hari ini, dalam media sosial pun, kalau kata suami tu tak dia orang panggil apa? Kalau suami yang pergi kursus, suami yang pergi outstation, isteri duduk di rumah, okey, tak ada masalah. Maknanya dia jaga diri dia, dia takkan bagi mana-mana laki-laki lain masuk ke dalam rumah dia. Itu semua dia jaga maruah suami dia, dia jaga maruah diri dia, okey. Tapi sekarang dalam media sosial pun kena ingat, apa yang akak-akak komen dekat Facebook, apa yang akak-akak post dekat Instagram, hati-hati. Gambar-gambar, apa gelagat-gelagat kita nak masukkan tu, jangan sampai mencalarkan maruah suami. Jangan sampai mencalarkan maruah suami kita. Jangan sampai menyebabkan ia memalukan suami kita. Sampai orang lain tengok, loh, apa ni, suami tak ajak ke apa ni? Apa suami suami dia tak tegur ke isteri dia macam ni? Tergedik-gedik TikTok ni apa ni? Suami tak tegur ke? Nampak?
dia mencalarkan maruah suami dia. Namun bagi seorang isteri yang solehah, dia tahu jaga diri dia. Dia tahu jaga nama baik suami dia, sebab dia juga apa dia cakap, apa dia komen, apa dia post, apa yang dia kongsikan, semua itu membawa kesan juga kepada pasangannya. Itulah dia. Jadi kawan-kawan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian untuk episod pertama Tarbiyatul Aulad bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam Tarbiyatul Aulad yang dibawakan oleh Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS, dan saya jemput anda untuk jom sama-sama kita menyumbang ke nombor akaun yang telah pun tertera. Nampak tak? Nombor akaun yang ada tu, Maybank tu, jemput untuk kita menyumbang, kita membantu dalam usaha untuk menjadikan anak-anak ataupun melahirkan generasi khalifah di atas muka bumi ini. Kerana menariknya MTS FAS ini, pihak mereka ada 3 aliran utama. Ada aliran agama, akademik dan juga tahfiz. Bagus, dah ramai yang lahir daripada MTS FAS ni jadi pelajar-pelajar yang hebat-hebat, berjaya menempatkan diri di MRSM Ulul Albab pun ada, darjah 6 dah hafal sampai 20 juzuk pun ada. Kagum, bangga, dan kita tumpang rasa bangga dengan anak-anak yang begini. Tahniah MTS FAS. Dan bagi anda yang nak menyumbang, silakan. Dan bagi yang nak ketahui lanjut tentang episod berikutnya Tarbiyatul Aulad kita, kerana lepas ni insya-Allah kita akan ada yang berikutnya, anda boleh terus ke WhatsApp, nombor WhatsApp yang ada tu, tolong WhatsApp untuk ketahui schedule episod-episod berikutnya Tarbiyatul Aulad. Daripada saya, terima kasih banyak tuan-tuan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, berikanlah berkat, kasih sayang, rahmat-Mu kepada seluruh para penonton-penonton dan juga kepada seluruh para penyumbang-penyumbang yang sudi untuk berkongsi rezeki dengan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini. Ya Allah, jadikanlah mereka yang suka bersedekah, mereka yang suka berinfak dan suka untuk membantu rakan-rakan mereka yang lain, orang-orang yang dalam kesusahan ini, hidup mereka sentiasa mendapat berkat, mendapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti insya-Allah kita akan live lagi untuk Tarbiyatul Aulad episod yang berikutnya. Anda boleh WhatsApp untuk ketahui bilakah selanjutnya insya-Allah. Dan mungkin esok kita akan berehat seketika untuk kuliah subuh live ini. Maklum kepada kawan-kawan yang lain, esok insya-Allah saya akan rehat seketika untuk live Facebook kuliah subuh ini, dan kita akan ke udara semula atau live semula pada hari yang berikutnya insya-Allah, ataupun lusa insya-Allah. Lusa insya-Allah kita akan kembali live Facebook. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.